الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukru lillah. Buat pertama kali sama-samalah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tak terhingga nikmatnya. Sehingga Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung, yakni kita kalian menghitung akan pemberian Allah dan nikmat Allah kepada kita, maka tentu sekalinya adalah tidak dapat kita hitungnya dengan sempurna. Maka di atas segala-gala pemberian Allah, sewajarnya kita hamba Allah bersyukurlah kepadanya dengan kita melaksanakan perintah Allah. Paling kurang bersyukur mengucap dengan lidah alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman, alhamdulillah wasyukru lillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Dan yang sempurna kesyukuran kita itu adalah hendaklah kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangan Allah. Itulah yang disebut oleh ulama tentang setinggi-tinggi darjat hamba Allah itu bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita dijemput dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita berada dan memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi satu agama yang dianuti oleh kita. Dah banyak di kalangan umat-umat yang tidak diberi hidayah oleh Allah, sedangkan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab itu tidak dapat hidayah yang mulia ini, yaitu hidayah Islam dan iman. Maka kita dijemput dan dipilih oleh Allah, apatah lagi nikmat yang paling besar itu perlulah kita mensyukurinya, yaitu kita diberi satu anugerah berada dan membawa ajaran Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini bila kita sebut, maka ia adalah diberi makna satu peraturan ataupun satu undang-undang daripada yang telah ditetapkan Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah para nabinya. Maka semua agama yang diturunkan Allah
Nah, dari sisinya kepada umat manusia, maka tidak lain tidak bukan ianya adalah agama Islam. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al Imran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah itu adalah Islam. Dan dalam surah yang lain Allah menyebut wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang beramal dengan amalan-amalan selain daripada amalan yang telah ditetapkan Allah di dalam agama Islam ini, falan yuqbala minhu, apa jua amalan yang diamalkan itu, maka Allah tidak terima daripadanya sama sekali. Allah mendatangkan dengan sirah lafaz falan. Bila sebut kata lan ini memberi makna tidak, yang selama-lamanya tidak diterima walau sikit daripada apa jua amalan selain daripada umat Islam, selain daripada orang Islam, maka Allah tidak terima amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia, orang yang beramal baik, berbuat suatu kebaikan tapi dia bukan dari kalangan Islam itu, bila sampai dan tibanya di alam akhirat, dia adalah dari kalangan orang yang amat rugi. Maka dengan itulah Islam ini datang daripada awalnya turunnya wahyu Iqra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diimani pada peringkat pertamanya oleh seorang lelaki iaitu Abu Bakar Siddiq, seorang perempuan wanita iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, dan seorang daripada kanak-kanak itu iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kerana sewaktu Abu Talib meninggal dunia, maka Ali karramallahu wajhah masih lagi kanak-kanak, lalu dijadikan seperti anak angkat dia lah, sebagai membalas budi. Sewaktu Abu Abdul Muttalib atuknya meninggal, maka Abu Talib mengambil Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad, melindung dakwah Nabi Muhammad sehingga ke akhir hayatnya. Dan pada waktu itu Ali karramallahu wajhah berada di bawah jagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung daripada awal lahirnya sehingga kepada matinya tidak dia sekali-kali pernah menghadap kepada berhala. Kepada berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekeliling Mekah. Bukan main, Islam ini datang dengan beberapa orang, makin hari makin ramai, makin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Suatu bebanan yang besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dan menyampaikan agama Allah yang tidak dia redha melainkan agama ini kepada umat manusia. Tapi yang kita maklum dalam sejarah, tentangan demi tentangan, tentangan demi tentangan ada. Jangankan daripada orang asing, hatta bapa saudaranya sendiri tidak dijemput dan tidak diberi hidayah oleh Allah menjadi bapa di antara bapa yang menghalang perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa najis gilepa di depan pintu dia, membawa batu bata, membawa duri-duri, sehingga isterinya itu mengupah
mengupah hamba-hamba dan bukan hambanya pun untuk mengambil pokok yang berduri di tengah padang pasir, semata-mata untuk nak tabur, nak hampa pokok yang berduri itu di depan rumah Nabi SAW, dengan harapan Nabi SAW tidak keluar berdakwah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Apabila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan wahai Muhammad, berilah berita. Nazir ini berita buruk tentang apa yang ada di alam akhirat. Berita dia ada dua berita. Pertama nazir, yang kedua bashir. Bashir ini adalah berita baik berkaitan dengan syurga, balasan orang yang beriman, balasan orang yang beramal soleh, dipanggil bashir. Dan berita yang buruk, balasan orang yang kufur, balasan orang yang yang tidak menerima agama Allah, balasan orang yang tidak beramal soleh, dengan neraka, dengan itu, dengan ini. Maka berita-berita itu dipanggil nadhir. Allah menyebut inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu wahai Muhammad kepada umat manusia bil haqq, dengan kebenaran. Apa kebenaran itu? Agama dan peraturan hidup yang digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lagi pula dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap bashir, orang yang memberi berita baik, wa nadhir, dan orang yang memberi berita buruk, sebagai balasan kepada orang yang beriman dan sebagai balasan kepada orang yang kufur kepadanya subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaannya. Maka Nabi pun menyerulah semua sekali dari kalangan keluarga dia, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdi Syams, kerana ini mereka dianggap sepupu sepoyang. Sepupu sepoyang dia. Panggil lagi untuk nak memberi ajaran dan juga peraturan dan nak memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awal-awal sekali, Abu Lahab, alihaza jama'tana ya Muhammad, kerana ini sahajakah yang kamu panggil kami untuk beriman kepada satu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dan mengkufuri Tuhan-Tuhan yang arbab, Tuhan-Tuhan yang begitu banyak yang diimani oleh masyarakat Mekah dari kalangan batu bata dan patung-patung berhala-berhala. Tabban laka ya Muhammad, celakamu wahai Muhammad. Allah terus membalas dengan turunnya ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb, hingga kepada akhir ayat. Dan oleh kerana isterinya juga di antara mengupah remaja-remaja, mengupah hamba-hamba untuk memikul pokok duri daripada pasir dan ditabur, dihapa di depan rumah Nabi. Dia yang juga memikul duri, pokok duri-duri tadi. Allah mengabadikan bagaimana keadaannya di alam akhirat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kan? Yang kita selalu duk baca. Isterinya itu hammalatul hatab. Pembawa kayu-kayu yang untuk dibakar manusia. Bukan main tentangan, tapi dengan keazaman Nabi, keazaman para sahabat, kesabaran yang mereka hadapi, agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini dibendung dan dijaga oleh Allah sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Dan tidak lain tidak bukan,
setelah sapanya kepada kita pada hari ini, maka menjadi tugas kita semua sekali. Menjadi tugas kita semua sekali, lelaki perempuan, untuk menjaga agama Allah ini, menjaga peraturan Allah, menjaga prinsip dan juga cara hidup yang telah digariskan Allah ini untuk generasi akan datang dan generasi akan datang, generasi akan datang. Itu menjadi suatu lumrah. Menjadi suatu lumrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana kita ini adalah umat al-haq, umat yang benar. Agama yang kita bawa agama al-haq. Kitab yang kita bawa kitab al-haq, kitab yang benar. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya, dialah al-haq. Dia Tuhan yang maha benar. Maka yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak benar, semuanya palsu, semuanya tuhan-tuhan yang tidak mempunyai sifat ketuhanan, dan yang hanya Tuhan yang mempunyai sifat ketuhanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sewaktu kita mengucap, apa artinya? Bahwasanya tidak ada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan illallah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya illallah, malaikat Allah. Oleh kerana itu adalah pengakuan kita, maka agama yang diturunkan oleh Allah melalui lidah nabinya dan juga ajaran Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup kita, maka perlu kita menjaganya, maka perlu kita berdakwah, kita membawanya dan kita menyampaikan kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang menyampaikan kepada generasi yang akan datang, yang akan datang kepada yang akan datang. Maka itulah Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kita inilah umat muslimin, umat Islam, hamba Allah yang beragama Islam sahaja yang menang, yang mendapat kejayaan, yang mendapat keberuntungan di alam akhirat adalah kita. Adalah kita. Nah, maka dengan itulah datangnya satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Artinya daripada Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu wa ardah, berkata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya. Golongan yang berjaya di dalam perjuangan, golongan yang berjaya di dalam apa yang kita bawa dan untuk menyampaikan kepada manusia. Artinya selalulah orang yang berdakwah dan nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di mana saja mereka berada, di masa mana sekalipun, mereka ini tetap menjadi umat yang berjaya. Menjadi umat yang berjaya sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa
dikatakan umat yang berjaya. Kerana risalah Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah akan kalamnya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan membawa perkara yang kita ini bila memegang dengan dua perkara ini akan menjadi selamatnya kita di dunia dan di akhirat, akan membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat, membawa kita berjaya di dunia dan berjaya kita di alam akhirat. Kerana yang kita maklum agama Allah, bukan sahaja agama yang bersifat menitik berat ke arah ibadat. Bukan. Islam ini bukan hanya ibadat, bukan hanya dititik berat soal solat sahaja, zakat sahaja, puasa sahaja, tetapi Islam ini merupakan peraturan dan cara hidup yang lengkap di dalamnya. Apa jua bidang yang kita nak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Soal akidah itu keutamaan. Kerana risalah Allah kepada mana-mana nabi sekalipun, pertama sekali adalah mengajak umat manusia supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sebagaimana risalah kepada Saleh, wa ila Madyan Syuaib wa ila Madyan akhahum Syuaiba, dan kepada bangsa Madyan, negara Madyan, kami utuskan saudara mereka daripada Rasul namanya Syuaib. Apa dakwah Syuaib? Ya qaumi i'budullah, wahai manusia, sembahlah Allah. Itu adalah dakwah yang utama daripada para nabi, mentauhidkan Allah. Wa ila Samud akhahum Salihah, dan kepada Bani Samud kami utuskan saudara mereka daripada Rasul yang bernama Salih. Apa dakwah Salih? Ya qaumi i'budullah, wahai manusia, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan yang lain malaikat Allah. Itu adalah risalah yang utama. Sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi berkata kepada manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan mana? Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan Esa yang satu. Artinya semenjak daripada Adam sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agama Allah, risalah Allah adalah menegak dan mengukuhkan keimanan seseorang, pegangan seseorang antaranya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Tapi bukan sekadar itu. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di sana menjelaskan bagaimana hubungan sesama manusia. Dari apa jua bidang ataupun sudut. Dari sudut hubungan muamalah jual beli, dari sudut ibadat hubungan kita dengan Allah, dari sudut munakahah soal nikah kahwin cerai talak. Hatta bagaimana nak mengurus satu-satu negara, kepimpinan itu dijelas dan dihurai dengan teliti di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kitalah walau bagaimana rupa, kita ini adalah satu umat yang membawa segala ajaran Allah ini, tidak lain tidak bukan menuju kejayaan dua alam, yaitu dunia dan juga alam akhirat.
membawa kesenangan dunia dan akhirat, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Dia bukan dunia sahaja. Nah, dan bukan akhirat sahaja. Dua-duanya sekali. Maka peraturan dan agama Allah inilah yang perlu dipelihara oleh kita, yang perlu dijaga oleh kita, yang perlu dilaksana oleh kita akan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah habis agama Allah ini, siapa yang akan memikul? Nak harap orang kafir? Jawabnya sama sekali tidak. Dah, undang-undang Allah nak harap kepada siapa? Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasara? Maka jawabnya sama sekali tidak. Orang Yahudi Nasara tu segala macam yang diturunkan Allah dalam kitab Taurat dan Zabur, mereka semua pindah, mereka ubah akan kalamullah dan undang-undang Allah. Maka tidak lain tidak bukan kita, tidak lain tidak bukan amanah itu adalah di atas kepala kita. Kitalah yang perlu menjaganya dengan sebenar-benar jaga. Kitalah yang perlu menyampaikan ajaran Allah, agama Allah ini kepada sesiapa sahaja, kepada sesiapa sahaja, dan memastikan generasi anak muda kita ini orang yang teguh, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalaulah yang muda itu mereka kukuh, kalau yang muda itu mereka kuat dengan agama Allah, dengan berpegang kepada ajaran Allah, maka tentu sekali pemuda yang kita harap menjadi yang akan menjadi pengganti kepada kita ni, untuk nak membawa agama Allah kepada generasi yang akan datang. Maka kita sewajarnya ibu bapa memberi dorongan dan sokongan yang padu dalam masalah ini. Bukan sekadar untuk Islam itu adalah untuk ibadat sahaja. Bukan sahaja untuk ibadat, bukan sahaja untuk solat, bukan sahaja untuk siam, tapi dia amat luas sekali agama Allah, apa yang ada di dalamnya. Maka perlulah kita kena jaga. Soal Allah tetap menjaga akan kitabnya, agamanya. Sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra. Apa zikra? Kitab-kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu di antara namanya az-zikra. Dikhilaf ulama, kitab az-zikra ini sebagai kitab-kitab untuk nak mengingatkan akhirat. Ada makna az-zikra itu kitab yang untuk kita berzikir, membacanya itu satu zikir. Wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang akan menjaga. Itu adalah janji Allah. Nak tak nak, Allah tetap menjaga, memelihara agamanya. Soal kita pun juga turut menyahut dengan cabaran dunia yang ada sekarang ini. Kalau kita tengok dalam sejarah daripada awal datangnya Islam, nak boleh sebar sampakah hari ini bukan main. Bukan main, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, fitnah demi fitnah. Bukan main sepanjang sejarah kita ni dengan ujian yang berat. Contoh kita kata daripada awalnya Islam ini datang, maka ujian yang pertama itu Nabi Muhammad dan para sahabat berdepan dengan ujian dari golongan musyrikin. Dengan ujian musyrikin di Mekah, Nabi dan keluarga Nabi Bani Hashim dikepung. Tak boleh kita nak jual beli dengan dia, dan segala barang mereka kita jangan beli. Kita jangan jual dan kita jangan beli barang dia. Lock dia, dikepung,
beberapa tahun dikepung. Nah, sehingga tidak ada makanan melainkan daripada beberapa orang, beberapa kabilah yang bersimpati dengan Islam. Curi-curi masuk bawah, terowong. Curi-curi masuk barang makan, barang keperluan, bawah terowong. Biar apa terowong tak ada, kita kata begitulah dia menyelit ke bawah tanah untuk nak menyampaikan siapa kena kepung, siapa kena seksa. Nah, ada yang dibunuh, ada yang dijerut, ada yang ditikam, ada yang ditindih dengan batu yang besar. Ujian demi ujian, tetapi tetap Allah menjaga. Daripada bilangan yang sikit, makin hari makin besar. Dan setelah dia hijrah lagi kepada Madinah, ujian lagi dengan golongan munafikin yang cuba nak halang sana, yang cuba nak halang sini. Nah, orang Yahudi pula, orang Kristian yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, dengan rahmat Islam, dengan nikmat Islam, mereka yang sebelum ini bertempur hari-hari, bertempur pada setiap musim, dengan nikmat Islam, dengan rahmat Islam, mereka jadi bersaudara. Nah, mereka ini Aus dan Khazraj jadi saudara dengan nikmat Islam, dengan rahmat Islam, dengan agama Islam ini menjadi saudara. Padahal mereka sebelum pada ni benda yang kecil, perang. Antara Aus dengan Khazraj selalu berperang. Dah, sehingga marinya Islam. Islam kuat di Madinah, tapi cabaran daripada munafikin, dari cabaran daripada orang Yahudi, dari cabaran orang Nasrani di Madinah. Nah, setelah Nabi mati, ada pula gerakan riddah, gerakan memurtadkan kaum di sebelah Yaman. Dah, murtad dengan apa? Dengan mengenggan daripada keluar zakat. Enggan tak boleh keluar zakat kerana mereka menganggap bahawa zakat ini hanya wajib di zaman Nabi. Dah ni Nabi tak ada dah, maka zakat tidak wajib lagi. Dah, sehingga Abu Bakar isytihar perang, dan dia mengutus kepala perang itu, iaitu Zaid ibn Usamah, yang mana pada usia itu 17 tahun, menjadi kepala perang. Untuk pergi perang dengan siapa? Bukan tujuan nak perang pada asalnya. Hatta pasukan pendakwah untuk nak berdakwah supaya mereka mengembalikan beramal dengan ajaran Islam, iaitu mengeluarkan zakat. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah mengasingkan, membezakan zakat dengan solat. Sehingga banyak Al-Quran bila sebut zakat, sebut solat, selalu dia nak muqaranah, nak sekali sebutan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah, wa aqimus salah wa atuz zakah. Sahabat-sahabat semua tegur, wahai Abu Bakar, bapa mun pergi perang? Mereka ini orang yang semaya, orang yang puasa, cuma saya. Dia tidak keluar zakat. Lalu Abu Bakar bertanya sahabat yang menjadi penasihat, kalau begitu apa faedah Allah memuqaranahkan menyertai kalimah salat dengan zakat? Ertinya barang itu tidak boleh kita asingkan lagi. Kalau kita katanya wajib solat, maka wajiblah zakat. Kalau tidak wajibnya zakat, ertinya tak wajib juga solat. Apa hukum kalau kita menafikan kefarduan yang telah difardukan Allah? Maka jadinya mereka ini orang kufur dan murtad. Itu ujian. Berperang mati-matian dan menyebabkan apa? Mati begitu ramai daripada hufaz, orang-orang yang hafaz Al-Quran, sehingga Allah membuka hidayah kepada Umar Al-Khattab,
memberi pengesyoran kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, oleh kerana pada peperangan Al-Yamamah itu, Riddah itu, ramai di kalangan hufaz yang meninggal dunia, yang gugur syahid di dalam pertempuran, kami khawatir Al-Quran itu hilang dengan kematian mereka. Maka sewajarnya kita mengumpul Al-Quran. Abu Bakar kata, macam mana aku nak kumpul? Nabi tak pernah kumpul pun. Aku membuat sesuatu yang Nabi tidak buat. Maka semua sahabat yang menjadi penasihat kepadanya, Allahumma syhad innahu khair. Ya Allah, saksikanlah bahawa pandangan Umar Al-Khattab itu untuk nak kumpul Al-Quran adalah sesuatu yang baik. Maka berlakulah mengumpul Al-Quran. Itu cabaran yang berlaku kepada mereka. Mari orang Majusi yang berselimutkan Islam, luar Islam, dalamnya Majusi. Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia orang Majusi yang dibawa datang daripada Parsi, tapi berpura-pura memeluk Islam bagi membalas kerana kejatuhan negara Parsi di tangan orang Islam di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Mari pada zaman belakang pula, di antara ujiannya munculnya golongan batiniyah. Nah, munculnya golongan batiniyah, ajaran sesat yang pertama, yang lagi yang lagi tidak beramal, tak perlu beramal, semaya tak perlu, kerana mereka menafsir dengan penafsiran mereka. Dah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu didatangi akan keyakinan. Dah, kalau hati kita yakin tentang Allah, dialah Tuhan yang layak disembah, dialah Tuhan yang memberi rezeki, yang mentadbir alam. Dah, kalau siapa ke tahap yakin, Nabi Allah kata, sembahlah Allah sehingga datang yakin. Apa makna sehingga? Bila dah yakin, tak perlu semaya lagi, cukup semaya dengan batin, semaya dengan hati. Menghadap ke kiblat, pejai mata, pejai celak. Berapa? Dia semaya batinnya. Dah, kemudian makin hari makin muncul firqah-firqah yang sesat, yang membawa kepada keruntuhan akidah, seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, seperti Jabariyah, seperti Marji'ah. Nah, lalu diperangi oleh ulama. Ambil ilmu yang sama. Mereka ambil ilmu falsafah Greek dan Yunan, sehingga menjadikan pemikiran mereka itu menyebelahi al-batil. Apa dia? Alam ini, wujudnya alam ini dengan sendirinya, tidak ada Tuhan yang menciptanya. Maka muncullah seorang imam bagi nak menegak agama Allah, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari. Guna ilmu yang sama, ilmu falsafah, ilmu yang diambil daripada Greek dan Yunan, tapi mengguna ke arah hak. Mereka ambil ilmu falsafah Yunan, mengguna ke arah batil. Abu Hasan Al-Ash'ari juga mengambil ilmu itu, yakni falsafah Greek dan Yunan, tapi ke arah al-haq. Maka tertegaknya Islam, akidah yang suci. Dah, bermula dengan pendekatan umat Islam kepada pandangan aliran Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenal dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Abdul Malik Al-Juwaini yang kita kenal dengan nama Imamul Haramain, apa yang dia kata dalam kitabnya Lum'aul Adillah, Iza utliqa ahli sunnati wal jamaah, kalau disebut ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau kita sebut ahli sunnah wal jamaah, maka tidak lain tidak bukan
adalah Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa kata ni? Al-Imam Al-Alimul Allamah Al-Hafiz Abdul Malik Al-Juwaini. Gelaran dia itu, ulama memberi gelaran imam. Apa makna imam? Imam sembahyang? Tidak. Imam yang diberi ini orang yang mempunyai beberapa cabang ilmu. Tak kurang daripada 7-8 cabang ilmu baru digelar imam. Al-Alimul Allamah, yang sangat alim pada zamannya. Lagi pula Al-Hafiz, gelaran yang ketiga yang diberi, Al-Hafiz. Apa makna hafiz? Hafal Quran? Tidak. Al-Hafiz itu ialah orang yang hafaz hadis sebanyak 100,000. Bukan 100 hadis, 100,000 hadis. Digelar dengan Al-Hafiz. Nama apa? Abdul Malik Al-Juwaini. Ulama pada zamannya, antara Mekah dan Madinah tidak ada lagi orang yang setanding alim dengannya. Lalu digelar dengan Imamul Haramain, imam dua tanah suci, iaitu Mekah dan Madinah. Dia yang kata, iza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asya'irah wal maturidiyah. Apabila disebut, diitlaq lafaz kalimah ahli sunnah, maka tidak kena pada orang lain. Dia adalah Asy'ari dan Maturidi. Makin hari makin setiap zaman, setiap masa, ujian daripada tak masuk lagi daripada penjajah barat, tak masuk lagi gerakan mengkristiankan umat sedunia. Gerakan mereka itu. Nah, di Andalusia, setelah jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, nah, pada tahun 1494 miladi, umat Islam yang ada ke dalam Spanyol, mereka dihalau keluar, dibunuh, disembelih, dan dimuat orang-orang tua, kanak-kanak, orang tua, orang puang, orang semua yang lemah-lemah. Orang lelaki semua disembelih, dibunuh. Naik kapal, hanyut pergi ke tengah laut. Dia ingatkan nak hantar ke negara Arab, tapi rupanya dibakar kapal itu. Dibakar kapal. Jadi ratusan ribu umat Islam yang mati di tangan askar-askar barat yang datang nak menolong Spanyol, nak menghapuskan Islam di sana. Iaitu berlaku pada bulan April, bulan 4. Sehingga setiap tahun mereka menghidupkan satu perayaan bagi nak mengingatkan penghapusan etnik Islam, etnik Arab yang beragama Islam. Nak mengingatkan pada hari itu, mereka buat satu upacara namanya April Fool. Dan disambut baik oleh negara jiran dia, Portugal. Dan dibawa keluar perayaan itu kepada semua negara barat, negara Eropah. Sampai ke Malaysia, bila datangnya bulan April, mereka juga menyambut hari April Fool. Padahal April Fool itu adalah hari mengingati penyembelihan umat Islam besar-besaran di Spanyol. Kita umat Islam juga turut serta dengan dia. Tak termasuk waktu lagi jatuhnya gerakan Zionis, gerakan Kristian, mengkristiankan, misionaris Kristian namanya. Nah, gerakan di Afghanistan, di Indonesia, di Liberia, di India, di Pakistan, mana ada umat Islam, maka mereka hantar gerakan Kristian ini untuk nak mengkristiankan umat Islam.
tapi Islam tetap kuat, Islam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud yang Nabi kata, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Sehingga ke kiamat kita akan menjadi umat yang menang, umat yang berjaya dengan membawanya agama Allah Subhanahu wa taala yang diusaha oleh umat Islam itu sendiri bagi menjayakan dakwah Islamiyah ini sehingga generasi demi generasi hingga sampailah kepada kiamat. Maka tugas kita tidak lain tidak bukan kita menghidupkan budaya dakwah, menghidupkan budaya Islam, memberi pengajaran Islam hatta anak-anak kita untuk belajar agama Allah ini, agama Islam ini, hukum hakam Islam ini, untuk nak menjaga dan nak mendidik, nak mentarbiah generasi yang akan datang. Maka generasi yang akan datang akan bawa sehingga sampainya ke hari kiamat. Bila datangnya hari kiamat, sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang lain, apabila Allah melepaskan angin yang mari daripada Syam, angin halus, rihun latifun, angin yang halus, yang sejuk, bagaikan embun pagi. Maka bila Allah melepaskan angin itu datang menyentuh umat manusia yang beragama Islam, Islamnya benar-benar Islam, orangnya bertakwa kepada Allah, benar-benar takwa, mereka akan jatuh dan mereka akan meninggal dunia. Jadi Allah tinggal siapa? Buat seketika. Allah tinggal orang munafik, Allah tinggal orang yang jahat, Allah tinggal orang yang etis, yang mengaku tak ada Tuhan. Allah tinggal orang-orang kafir untuk bermahrajalela buat seketika, lalu Allah mendatangkan hari kiamat. Bapa Allah biarkan mereka ini, Allah nak merasakan kepada orang-orang kafir akan betapa dahsyatnya, huduhnya, buruknya, teruknya hari kiamat ini. Orang Islam selamat, orang mukmin selamat daripada dahsyatnya hari kiamat. Kita tidak terasa kerana kita dah mati pada kala Allah melepaskan angin angin latif yang datang daripada pihak Syam. Sampai situ Islam ini dijaga. Maka kita sebagai ummah yang perlu mendukung agama Allah Subhanahu wa taala, yang perlu membawa agama Allah, melaksanakan segala ajaran Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi suatu kerugian apa-apa pun kepadanya. Yang ruginya adalah kita. Al-Quran datang mari tapi kita tak boleh nak amalkannya. Yang ruginya adalah kita. Bagi Allah tidak ada kerugian apa-apa bagi dia. Kalaulah sedunia ini semua tidak sujud kepada Allah, kata Nabi, tidak akan memberi mudarat apa-apa kepada Allah. Yang mudaratnya adalah diri kita. Allah datang segala peraturan bukan untuk dibaca sahaja, tetapi ia adalah untuk diamal, dilaksanakan kerana pesanan Nabi. Kerana itulah kita akan menjadi umat yang zahiruna 'alal haq, orang yang berjaya dalam menegak kebenaran, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira setakat ni dulu, mengambil masa lebih begitu banyak, saya minta ampun dan maaf. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما نافعا وأعمالا صالحا ورزقا حلالا طيبا وذرية صالحة وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.